Wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya diberi lagi peluang kepada kita untuk hadir menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Seterusnya dapat kita duduk dalam satu majlis ilmu bagi menyambung kelas tajwid asas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan memberi manfaat kepada kita dalam meneruskan sisa kehidupan kita. Seterusnya apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti insya-Allah. Kita teruskan kepada pengajian kita. Yang lepas kita berhenti pada huruf jim. Dan hari ini kita akan masuk pula kepada kawan serumah dengannya, iaitu huruf shin. Baik, kita tengok pada gambar rajah pada makhraj huruf shin, makhraj yang ke-6. Kita masih lagi dalam makhraj al-lisan, iaitu makhraj lidah. Yang pertama, rumah yang pertama iaitu aqsal lisan, iaitu ada dua huruf, ada dua penghuni dalam rumah tersebut, iaitu huruf qaf dan kaf. Dan rumah yang kedua di dalam daerah al-lisan iaitu wasdul lisan, yakni pertengahan lisan. Dia lidah tu, al-lisan tu seumpama negeri. Kita buat contoh. Seumpama negeri. Al-lisan tu maknanya lidah satu tu lah, umpama negeri. Kemudian ada dalam satu negeri al-lisan tu dia ada pecahan lagi. Dia ada pecahan aqsal lisan, wasdul lisan, torful lisan. Tengok kat gambar rajah pada papan tu, papan putih tu. Jadi aqsal lisan, wasdul lisan, torful lisan, dan ada lagi hafatul lisan akan datang. Itu diumpamakan seperti daerah. Diumpamakan seperti daerah. Baik. Dalam daerah tu tengok dia ada sempadan dia warna merah tu kan. Merah tu antara kawasan titik-titik merah tu sampai ke titik merah tu, yang atas sekali tu sampai titik merah tengah tu, itu dalam daerah aqsal lisan. Jadi dalam daerah tu dia ada rumah-rumah dia lagi. Rumah dia tu lah yang dikatakan titik point tu. Titik point yang sebenar tu, kawasan lidah tu. Faham tak? Dalam kawasan rumah tu lah yang dia ada tinggal beberapa orang penghuni. Ada rumah yang seorang saja tinggal. Ada rumah yang 2-3 orang sekali tinggal. Faham tak? Begitu.
Baik, kalau tengok ni kan, ini daerah apa ni? Daerah aqsal lisan, pangkal lidah. Kat sini dia ada 2 biji rumah. Kat sini. Silap tadi, bukan satu rumah tu ada 2. Ya betul lah, satu daerah tu ada 2 huruf, kan? Dalam satu daerah aqsal lisan ni dia ada 2 biji rumah, 2 biji point tempat keluar huruf. Yang kat sini rumah yang pertama penghuninya ialah huruf qaf. Kemudian dia ada rumah yang kedua, dia 2 biji rumah dalam daerah ni. Rumah yang kedua ni penghuninya ada 1 juga huruf kaf. Baik, ini pula dalam daerah wastul lisan. Dalam daerah wastul lisan dia ada sebiji rumah. Yang sebiji rumah ni ada 3 orang penghuni. Ada 3 penghuni dalam rumah ni. Yang pertama huruf jim, yang lepas tu kan. Yang kedua huruf shin yang kita nak bicara hari ni. Yang ketiga huruf ya. 3 rumah. Begitu. Kat sini lepas kita panggil apa? Muntahal hafah. Muntahal hafah. Dia panggil apa sini? Kita lagi akhir sisi lidah. Ataupun sini juga dipanggilkan sebagai ra'sul lisan. Lepas tu kan, ra'sul lisan tu dikatakan kepala lidah. Cuma dia ada sedikit perbezaan di kalangan ulama. Ada yang kata ra'sul lisan tu dia menepati ke kiri ni sedikit, dan dikatakan ra'sul lisan. Itu ada perbahasan ulama lah. Kesimpulannya kita ambil yang mudahnya, di hujung ni lah yang dikatakan muntahal hafah, yakni akhir kepada sisi lidah, ataupun boleh juga kita panggil sebagai ra'sul lisan, kepala lidah. Okey, baik. Ni yang lepas punya ada kesilapan ni, tak ada orang tegur ni. Sepatutnya tegur terus. Masa orang perasan ni salah ejaan ni pada surah ni, patutnya huruf sad. Kadang-kadang kalau ada salah terus tegur je. Kadang-kadang itu tak perasan. Okey, baik. Boleh faham cakap tu? Baik, hari ini kita nak masuk kepada huruf shin, kawan serumah dengan huruf jim dengan huruf ya yang akan datang insya-Allah. Baik, huruf shin kita tengok dia tulis dekat situ, terhasil apabila mengangkat lidah dan menekannya ke langit atas, yakni langit yang keras. Maknanya kita mengangkat kawasan kita punya tengah lidah kita tu, kawasan center pertengahan lidah kita tu naik ke langit. Cuma bezanya kalau huruf jim kita naikkan, dia merapat terus. Faham tak? Dia merapat terus kat kawasan ni, kat kawasan yang tu dia tak ada ruang langsung. Dia terus merapat ke langit atas. Cuba sebut huruf jim dalam keadaan yang tidak berqalqalah. Yang lepas punya kita sebut qalqalah kan? Kita sebut begitu kan? Cuba hilangkan dia punya qalqalah dia. Maknanya dia merapat betul. Dia merapat ke langit habis. Maknanya dia menutup langsung ruang udara yang keluar. Beza dengan huruf sin, dia rapat juga ke langit. Cumanya rapat dalam keadaan tidak kuat tekanan dia. Sekira-kira dia boleh kita hembuskan angin.
Sekira-kira kalau kita tekan kuat-kuat, mana nak keluar angin? Tak boleh keluar. Macam tu kan. Tak boleh keluar angin sebab kita tekan kuat, kita rapatkan dia. Sekarang ni kita rapatkan perlahan-perlahan. Kita rapatkan sekira-kiranya dia ada lagi ruang yang halus untuk keluarkan udara. Cuba. Macam kita halau apa? Halau ayam tu. Begitu. Okey, baik. Begitu. Dalam keadaan hujung lidah kita, hujung lidah yang mana ni? Hujung lidah yang ni. Kalau katakan ini lidah, kan? Kalau katakan ini lidah, ni lidah pusing lah. Kalau katakan ini lidah, ni kawasan hujung ni. Kawasan hujung ni. Hujung yang depan sekali tu, dia duduk di belakang, dia duduk di lebih kurang pada gusi bawah. Pada gusi bawah. Kalau kat gambar tu dia letak dekat belakang gigi. Nampak? Tu. Ni. Hujung lidah tu. Hujung lidah tu dia letak dekat belakang gigi. Tapi kalau pada praktikalnya, kebiasaannya bila kita sebut huruf sya, dia duduk pada gusi sikit. Dia bukan betul-betul pada gigi. Dia duduk pada sini sikit. Ni yang hitam tu gusi lah. Yang hitam tu. Kita punya hujung lidah kita ni duduk kat sini. Dekat gusi yang mula-mula tu. Cuba letak dulu hujung lidah dekat di gusi ni, gusi bawah tu belakang. Kemudian sebut huruf kemudian sebut sya tanpa mengubah lidah tu. Sya. Dia akan bunyi tepatlah seperti mana yang kita praktikalkan. Begitulah. Itulah makhraj, tempat asal keluarnya huruf shin. Di situ, di tengah lidah tu dinaikkan ke langit. Di situ makhraj dia, bukan di sini, bukan di hujung lidah tu. Hujung lidah tu dia secara tidak langsung je dia duduk dekat situ. Tapi bunyi bukan keluar daripada sini, bunyi keluar daripada atas sana. Sya, bunyi keluar daripada atas sana. Baik, cuba kita tengok satu video visual pengucapan huruf pendek tak? Nampak hujung lidah duduk di belakang gigi bawah hujung dia. Dan dia tidak naik penuh. Macam katakan ni lidah kita kan, dia tidak menempel penuh begitu di langit sampai tidak ada ruang langsung. Tetapi yang kuat memberi tekanan ialah bahagian kalau katakan ini lidah kan, katakan ini lidah. Bahagian tepi lidah ni yang kuat naik. Sekiranya di tengah ni dia ada macam ruang untuk keluar angin. Tak? Dia bukan naik betul-betul macam huruf jim tu. Macam huruf jim dia betul-betul naik, tutup habis. Menempel ke langit. Kan? Cuba tengok. Tu nampak. Tengah tu ruang untuk dikeluarkan angin.
Okey, baik. Begitulah cara pengucapan untuk huruf Shin. Baik, kita terus kepada praktikal lah. Terus kepada praktikal. Sifat huruf tepi itu akan datanglah kita bahaskan. Okey, baik, cuba sya, shi, si, shu, shu. Gitu. Ash. Bagi dia mengalir sikit dia punya bunyi dia tu. Ash. Jangan cepat sangat break. Ash. Jangan cepat sangat break, bagi dia mengalir. Ash. Ish. Ush. Begitu. Asya. Ishi. Ushu. Begitu. Baik. Min syarril waswasil khannas. Ingat tempat sya tu. Fokuskan pada sya. Min syarril waswasil khannas. La syarika lah. Kuatkan lagi dia punya bunyi sya. La syarika lah. La syarika lah. Wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghshaha. Wa rabbul masyariq. Ingat dua qaf tu dia huruf apa? Huruf qalqalah. Dia kena pantulkan. Riqa. Wa rabbul masyariq. Kuat sikit bunyi sya tu. Wa rabbul masyariq. Idza syatata. Ya, huruf sin ni dia salah satu daripada huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ni dia ada 15. Tak masuk lagi perbahasan dia ni. Tapi sepintas lalu. Huruf sin ni dia huruf ikhfa hakiki, yang mana kalau sebelumnya ada huruf yang berbaris dua, tanwin, ataupun dia panggil tanwin bahasa Arabnya, bahasa kitanya panggil baris dua, ataupun sebelumnya ada huruf nun yang mati. Tahu tak? Macam tadi contoh. Ini sebelumnya ada nun yang mati ni. Nampak? Ada nun yang mati. Jadi hukumnya kena baca dengung. Tak boleh baca min syarril. Tak boleh. Kena baca dengung. Dengung tu kena lama sedikit. Min syarril. Lama sikit. Min syarril. Begitu. Cuba. Gitu. Sama juga dengan ni. Dengan ni pun dia ada baris dua. Jadi bila ada baris dua sebelumnya, hukumnya kena baca dengung. Kena lama sikit. Tak boleh baca idzan syatata. Tak boleh.
Idzan syatata. Apatah lagi kalau kita izharkan pun lagilah salah. Idzan syatata pun tak boleh. Kena lama sikit. Idzan syatata. Okey, lagi sekali. Idzan syatata. Begitu. Pintas selalu untuk nak tahu macam mana cara nak dengung ataupun tak dengung. Dia begini. Kalau dalam Quran tu dia ada baris dua, tanwin ataupun nun mati, maka dia akan terlibat dengan hukum dengung ataupun tidak dengung. Dia tidak boleh lari. Nama hukumnya tu ada banyak dah. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa, ada iklab, banyak dah. Tapi nama dia tu nanti dulu, perlahan-perlahan kayuh. Nanti jadi pening lagi. Dia begini. Macam tadi tu, syatata. Kan? Gini kan? Lagi satu tadi tu syarri. Okey, baik. Dia begini, bila mana dalam Quran, bila kita baca Quran, bila kita akan jumpa satu huruf yang dia berbaris dua, ataupun kita akan jumpa nun yang mati, maka dia selepasnya dia tidak boleh lari daripada dua keadaan. Sama ada kena baca dengung ataupun tak dengung. Faham tak? Jadi macam mana kita nak tahu selepas tu kena baca dengung ataupun tidak dengung? Sebab kita tak hafal lagi ni huruf apa yang kena dengung, huruf apa yang tak kena dengung. Jadi caranya untuk yang sementara ni boleh pakai cara begini. Dia sebenarnya tanwin ni dengan nun mati ni dia sama je. Faham tak? Sebab tu dalam hukum yang 5 tu ikhfa, izhar, hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf sekian. Macam mana? Sebab apa dia nun mati dan tanwin? Sebab sama saja nun mati dan tanwin ni. Tengok contoh, kalau kita buat yang nombor 1 hamzah baris 2 di atas, bunyinya an. Kalau kita buat satu lagi nombor 2 hamzah baris di atas bertemu nun mati, apa bunyi dia? Ada beza tak? Tak ada beza, sama saja. Cuma bentuk dia saja berbeza. Sebutan dia an juga bunyinya. Kan? Sama lah dengan ni. Sekarang ni dia gunakan tanwin. Tapi kalau kita buat macam ni, macam mana bunyi dia? Zan. Sama tak dengan ni? Sama dengan ni pun min. Kalau kita buat satu min yang berbaris 2 di bawah, bunyinya min juga sama. Sebab tu dia sama je hukum nun mati dan tanwin baris 2 tu. Begitu cerita dia. Okey, baik. Untuk sementara ni boleh pakai kaedah ni. Nak tahu bila kita bertemu dengan baris 2 tanwin ataupun nun mati, kita nak tahu selepas tu dibaca dengung ataupun tidak,
kita tengok bentuk penulisan baris dua dia tu. Faham tak? Sebab dalam Quran ni, kalau untuk yang baris atas dengan baris bawah, dia sama begini kan? Semua dia letak bawah je lah. Untuk baris yang atas dan bawah ni, dia ada dua dalam Quran. Satu dia ada yang sama panjang. Satu yang dia ada satu panjang, satu pendek. Cuba perhatikan betul-betul dalam Quran. Kan? Cuba perhatikan betul-betul. Contoh dalam surah apa yang terdekat ni? Cuba tengok dalam surah An-Nas. Wa min syarri hasidin bukan Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang terakhir sekali tu. Ada ayat yang terakhir sekali. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sidin tu, huruf dal tu dia berbaris bagi dua kan? Di bawah kan? Cuba tengok baris dua dia tu sama panjang ke ataupun satu panjang satu pendek? Nampak ada tak? Ada siapa tengok? Surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayat yang terakhir sekali tu. Hasidin tu, dal tu dia bagi dua di bawah kan? Sama panjang ke ataupun panjang satu pendek satu? Satu panjang satu pendek. Tengok betul-betul, ukur betul-betul dengan pembaris. Dia sama panjang. Sama panjang. Faham tak? Bila sama panjang, maknanya tidak dengung. Nampak tak? Bila sama panjang, maknanya tidak dengung. Kalau satu panjang, satu pendek, maknanya dengung. Okey, cuba lagi tengok dekat tabbat yada abi lahabin wa tab. Lahabin. Huruf ba tu. Huruf ba dia tu bagi dua di bawah kan? Sama panjang ke tidak? Tak sama panjang kan? Satu panjang, satu pendek. Bila satu panjang satu pendek, jawabnya kena baca dengung. Begitu dulu untuk sementara ni. Tengok begitu dulu. Faham tak? Kalau dia sama panjang, maknanya dibaca tidak dengung. Tidak dengung. Apa nama dia tu nantilah kita berkenal-kenalan dengan dia nanti. Kalau yang satu panjang satu pendek, dibaca dengung. Ini untuk baris atas ataupun baris bawah. Adapun untuk baris depan, dia begini. Kalau yang dia tulis 69, kalau dia tulis 69, maknanya baca tidak dengung. Kalau dia tulis 99, maknanya baca dengung. Faham tak? Contoh bidun dal tu tanwin okey. Surah Al-Kafirun. Wala ana abidum. Bidum dal tu. Dal tu tanwin kan? Tanwin tu dia tulis 99 ke 69? 99. Maknanya bila 99 kena baca dengung. Mana dengung kena lama. Wala ana abidum ma abattum. Begitu. Kalau dia baca tanwin tu, dia bagi depan dia tulis 69. Contoh surah-surah yang dekat-dekat sikit. Ada?
Salamun hiya hatta. Salamun hiya hatta. Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat yang terakhir sekali tu. Salamun hiya hatta. Salamun mim tu berbaris dua di hadapan. Dia tulis 69 ke 99? 69. Maknanya tidak dengung. Kalau 69 tidak dengung. Kalau 99 dengung. Okey tu. Kalau nun mati pula, bezanya kalau pada huruf nun ni dia tidak letak tanda mati. Faham tak? Dia tak letak tanda mati macam ni. Maknanya dibaca dengung. Nun dengan nun yang ada tanda mati. Dengung, tidak dengung. Okey, contoh yang tidak ada tanda mati, kita tengok pada contoh kita tadi. Min syarril cuba tengok dekat surah An-Nas tu. Min syarril tu dia ada tanda mati ke tidak? Ada tak? Ada? Tak ada. Bila tak ada tanda mati, maknanya dengung. Bila ada tanda mati, maknanya tidak dengung. Kalau yang ada tanda mati, apa? Tengok dekat surah Fatihah. Siratal ladzina an'am, dekat an tu. Cuba tengok an'am. Dekat an tu nun dia nun yang mati. Kan? Sukun. Dia ada tanda tak kat situ? Dekat an tu huruf nun tu. An'am. Dekat huruf nun tu dia ada tanda tak? Ada? Kita tak jumpa cari. Ada. Bila ada maknanya tidak dengung dah. Tak boleh lah nak baca dengung dekat situ. Siratal ladzina an'amta. Tak boleh baca begitulah. Kena baca an'amta alaihim. Begitu. Okey. Untuk sementara boleh pakailah. Boleh pakai kaedah tu dulu sementara. Nanti tapi untuk selama-lamanya tidak memadai lah. Biar kita kena tahu sendiri. Faham tak? Sebab ada juga kalau cetakan yang lama, Quran yang lama tu, Quran Majid tu kan, yang tulisan dia tulisan khat tu kan, tu tak pakai kaedah ni. Ni Quran yang baru tu, cetakan yang baru sekarang ni. Tu pakai kaedah ni. Jadi takut kalau kita hanya bergantung kepada ini saja, nanti bila kita baca Quran yang Majid tu, dah seragak lah. Pasal apa ni? Pasal apa dekat sini dia bubuh tanda mati pada huruf nun? Contohnya dekat ni kan, min syari ni. Contohnya, kalau cetakan yang baru ni dia takkan letak tanda mati pada nun tu. Tapi kalau cetakan yang lama tu, Quran Majid tu, dia masih ada tanda mati lagi kat situ. Nampak tu? Ni nampak ke zoom ni? Dekat nun tu kan. Kalau cetakan yang lama dia ada tanda mati. Kat situ dia letak Quran Majid tu. Jadi kalau kita hanya bergantung seteguhnya pada kaedah tu, nanti kita baca Quran Majid tu, kita akan tak dengung lah sebab dia ada tanda mati. Padahal tanda tu bukan menentukan sebenarnya. Yang menentukan hukum tu. Tak kira lah sebab nun mati bertemu dengan huruf shin, maka kena baca dengan dengung. Tak kira lah dia letak tanda ke tak letak tanda ke. Begitu. Sebab itu yang asal dia tu begitu. Yang letak tanda tak letak tanda tu datang kemudian, nak memudahkan lagi kita. Begitu. Azan dulu kejap, mesti.
أشهد أن محمدا رسول الله. Baik, kita sambung lagi. Sikit lagi latihan. Okey, ini tengok contoh. Itu pun ada nun mati juga, bertemu dengan huruf sin. Ada tanda tak pada huruf nun? Ada tanda mati? La ilaha illallah. Punya tak keluar situ. Ada tanda tak? Tak ada. Maknanya kena baca dengung ke tak dengung? Dengung. Bila dengung kena amallah sikit. Tak boleh faman sya tak boleh. Faman sya. Kena lama sikit. Okey, cuba. Faman syaa falyu'min. Faman syaa falyu'min. Begitu. Ada dua sin dekat situ. Pertama sin yang pertama tu, sin yang kedua. Sin yang kedua pun sebelumnya tu ada huruf yang berbaris dua, tanwin. Baris dua dia tu sama panjang ke? Selari ke tak selari? Dia mungkin sama panjang tapi dia duduk tak sama. Betul dah tadi. Dia ukur panjang, betul dah sama panjang tapi dia duduk tu tak sama. Baiklah, tak selari. Nah, gitu. Sebab ada tempat-tempat tadi pendek sikit sebelah tu. Ada tempat. Baik. Maknanya kena baca dengung. Baik, kulli syai'in syahid. Nak bunyi dua-dua. Yang pertama syai itu bagi bunyi sh. Yang kedua pun syahid pun bagi bunyi sh. Kulli syai'in syahid. Inna batasha rabbika lasyadid. Sekali lagi, kuat sikit. Inna batasha rabbika lasyadid. Ba'san syadida.
Jangan yang pertama tu huruf sin, jangan baksyan terus. Baksyan, baksa tu huruf S. Huruf S. Kacik gigi S. Baksan syadida. Wa syahidin wa mashhud. Lagi sekali, wa syahidin wa mashhud. Kulli syai'in qadir. Tengok tu, dia punya tanwin dia tu tak sama baris kan. Bila tak sama kena baca dengung, lamakan sikit. Kulli syai'in qadir. Wasyamsi wa duhaha. Satu je sin tu, jangan wasyamsi, jangan wasyamsi, wasyamsi, wasyamsi. Mana? Wasyamsi wa duhaha. Kal farashil mabthuth. Kal farashil mabthuth. Fa asbaha hashima. Fa asbaha hashima. Itu susah juga tu, dia duduk dekat huruf ha dengan huruf ha simbol tu. Fa asbaha hashima. Fa asbaha hashima, dia dekat tu. Fa asbaha hashima. Okey, ni bagi bawah pula. Dzalika liman khasyiya rabbah. Tengok dekat huruf nun yang mati tu, dia ada tanda tak? Ada tanda. Bila tanda maknanya baca tak dengung, tak boleh nak baca zalika liman khasyiya rabbah. Tak boleh lama begitu, dia nak cepat. Zalika liman khasyiya rabbah. Cuba. Rihlatas syita'i was-sayf. Bagi depan pula. Fi syughulin fakihun. Fi syughulin fakihun. Ini dalam surah Yasin ni. Ini pun ada dua. Ada satu bagi depan, ada satu lagi bagi atas. Lanahsyurannahum wasyayatin. Kuat kemudian wash. Lanahsyurannahum wasyayatin. Yanshur lakum. Yanshur lakum. Ada lagi kum tu. Kum. Dengan K-O-M kum, tapi K-U-M kum. Yanshur lakum. Gitu. Syadidan wa syuhuba. Syadidan wa syuhuba. Alam nashrah. Alam nashrah. Wal musyrikin.
wal musyrikin kal ihnil manfush. Ini fush kal ihnil manfush. Ambil dah. Okey, baik. Habis kita punya latihan untuk huruf Shin. Jadi sekarang kita tengok apa kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dalam pengucapan huruf Shin. Okey, yang pertama sekali, di antara kesilapan-kesilapan yang sering berlaku pada penyebutan huruf Shin ialah menyebut huruf Shin pada makhraj huruf Sin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas, min syarril dengan huruf Sin. Dah baca sekali lalu tahlil ramai-ramai. Tak perhati mana. Min syarril waswasil khannas. Yang naknya min syarril. Sya dengan sa tu beza. Sa untuk huruf Sin, sya untuk huruf Shin. Faham tak? Tu antara kesalahan. Dan lagi kadang-kadang menyebut dengan huruf Sad. Min sarril waswa dengan huruf Sad pada makhraj huruf Sad. Tu pun salah juga. Yang betulnya min syarril sya. Contohnya yang ni wal laili idza yaghshaha, bukan yawsaha dengan huruf Sin. Salah. Itu kesalahan yang berat. Kesalahan sampai mengubah huruf. Dia akan mengubah kalimah sekaligus dia akan mengubah makna. Itu kesalahan menyebut huruf adalah kesilapan yang paling berat sekali dalam pembacaan Al-Quran. Faham tak? Baik, seterusnya di antara kesalahan lagi dalam pengucapan huruf Shin ialah dengan memuncungkan bibir. Ini bukan salah makhraj, salah sifat, salah sebutan tidak tepat. Contohnya a'udzu billahi minasyaita, dimuncungkan mulut dia. Minasyaita. Dia muncungkan bibir dia. Tak boleh. Yang naknya dia macam sedikit sengih-sengih yang tak berapa nak sengih je. Begitu je. A'udzu billahi minasyaita. Dia bukan minasyaita. Faham tak? Itu antara kesilapan dalam penyebutan huruf Sin. Macam ni, wal laili idza yaghshaha. Dia munculkan sekali dia punya bibir dia. Faham tak? Biasanya berlaku pada huruf Sin yang bersabdu. Ada ke contoh Sin yang bersabdu? Ada. Wasyam jadi. Wasyam jadi. Kulli syai'in dimunculkan bibir. Yang naknya kulli syai'in
syai'in begitu saja. Tanpa dimuncungkan bibir. Jaga-jaga. Dan di antara lagi ada yang mengqalqalahkan huruf shin. Mengqalqalahkan terutama pada huruf shin yang sukun mati. Wa syahidin wa mashhud wa mashhud wa mashhud. Ada asyhadu alla ni azan iqamah tahiyat akhir. Mana? Katanya ashhadu alla, bukan asyhadu alla, asyhadu alla ilaha illallah. Sedaplah bunyi. Rupanya apa makna? Apa makna pun tak tahu. Asyhadu alla. Dalam perkataan asyhad ni ambil jaga sikit. Sebab ni banyak untuk Tok Bilal dalam azan, untuk dan iqamah, dan untuk orang lain pun termasuk jugalah dalam azan dan iqamah. Sebab kadang-kadang bukan Bilal pun iqamah juga, kan? Kena jaga. Lepas tu satu lagi, asyhadu alla ni kita ada baca dalam kita punya tasyahud akhir. Baik, dia banyak kesilapan yang berlaku kat sini. Yang pertama, dia dengan cara mengqalqalahkan. Dengan cara mengqalqalahkan. Maksudnya dia baca asyhadu alla Alah, tak nak punya yang naknya asyhadu alla. Begitu. Faham tak? Itu satu bentuk kesalahan. Yang kedua, bentuk kesalahan, dia jadi hilang huruf ha yang di belakang tu. Ha simpul tu. Dan dia jadi sabdu pada huruf sin tu. Dia jadi sabdu pula pada huruf sin. Macam mana jadinya? Dia boleh padam dah tadi dah ni. Sebab benda ni benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Dah biasa kan? Apa kita cek balik tengok. Kadang-kadang dia tak perasan benda ni. Kita yang baca tak perasan. Kadang-kadang dia jadi baca begini. Apa ni? Asyhadu. Tak? Jadi asyhadu. Pun salah juga ni. Pun salah juga. Asyhadu pun salah. Yang ni yang betul. Ini salah. Kadang-kadang dia baca dengan ashhadu dengan huruf sin. Ashhadu alla. Tak? Patutnya huruf sin. Ashhadu. Tak? Dan satu lagi dia baca begini. Huruf ni dia mari dengan mati terus. Susah nak jumpa ni. Mula-mula huruf terus mati, terus sukun. Susah nak jumpa. Macam mana? Syahadu alla. Hilang perkataan dekat depan tu. Syahadu alla ilah. Syahadu alla. Nampak? Tu kena jaga. Kadang-kadang bunyi syahadu alla tu hilang. Kena jaga. Dan yang terakhir sekali, mengucap huruf sin dengan menggunakan efek huruf waw ataupun huruf ya. Ada begini. Menyebutkan huruf sin dengan menggunakan efek huruf ya ataupun huruf waw.
Ini pun salah juga ni. Cuma yang ni tak, orang kadang-kadang ni tak perasan ni. Benda ni. Kadang-kadang tak perasan. Mana contoh? Minasyaitani. Yang betulnya minasyaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu yang betulnya. Yang salahnya bila dia menggunakan efek huruf ya, dia akan jadi apa kat belakang titik tu? Orang perempuan. Apa titik tau? Besar tu tulis. Dia akan jadi, nampak? Dia akan jadi betul. Siyai. A'udzu billahi minasyaitonir. Dia masuk efek huruf ya. Yang patutnya tadi minasyai. Terus syai, tapi dia baca syai. Minasyaitonir rajim. Nampak? Ada salah. Dan satu lagi dengan efek huruf waw. Mana jadi bagian depan? A'udzu billahi minasyaitonir. Dia baca syai. Nampak? Ada setengah-setengah orang dia baca begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nampak? Dengan efek huruf waw. Yang tadi tu dengan efek huruf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syai. Yang naknya syai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba. Terus betul semua. Ada. Terus betul semua je. Mumtaz. Jaya. Okey, baik. Demikian dululah untuk perkongsian berkenaan dengan makhraj huruf Shin. InsyaAllah kita sambung pula pada kelas yang akan datang pada perbahasan rakan serumah pada huruf Jim dan Shin, iaitu huruf ya. InsyaAllah kita bertemu lagi yang akan datang. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi